Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton channel Cikgu. Video kali ini Cikgu bawakan satu kelainan, bukan Cikgu seorang. Akan ada seorang lagi yang mana berkolaborasi bersama-sama dengan Cikgu untuk menyampaikan konten biologi yang seterusnya. Okey, jadi Cikgu akan berkolaborasi dengan rakan panitia Cikgu iaitu Teacher Fasihah Daud, yang mana kami bersama-sama dalam panitia biologi Sekolah Menengah Sains Bahagian Datuk. Pada video kali ini murid-murid, kita akan sampaikan kepada anda semua bab ke-13 iaitu teknologi genetik. Bab ini bab yang menarik, sangat best dan bab ini bab yang paling last dalam biologi tingkatan 5. Cikgu akan membawakan kepada murid-murid subtopik 13.2 iaitu bioteknologi. Bahagian pertama akan disampaikan oleh Teacher Fasihah terlebih dahulu dan bahagian kedua barulah Cikgu akan sambung. Sebelum kita nak pergi ke bahagian pertama, apakah standard pembelajaran yang akan dicapai oleh setiap murid pada sesi video ini? Yang pertamanya, mampu untuk menguraikan maksud bioteknologi. Kemudian yang kedua, boleh memerihalkan aplikasi bioteknologi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, boleh mewajarkan kepentingan bioteknologi dalam kehidupan seharian. Cikgu akan sambung bahagian pertama dengan Teacher Fasihah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Fasihah binti Daud daripada Sekolah Menengah Sains Bahagian Datuk. Hari ini Cikgu nak ajar subtopik kedua dalam bab 13 iaitu bioteknologi. Okey, ada apa dalam subtopik ni? Ada dua standard pembelajaran iaitu pelajar sepatutnya boleh menguraikan maksud bioteknologi dan juga boleh memerihalkan aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Okey, so first thing first, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan bioteknologi. So bioteknologi merupakan suatu bidang yang menggunakan teknologi atau kaedah yang memanipulasikan organisma untuk menghasilkan atau mengubah suai hasil sesuatu produk biologi. Okey, apa tujuan bidang bioteknologi ni? So ni di antara tujuannya. Okey, bioteknologi boleh meningkatkan mutu hasil keluaran ternakan atau tanaman dan ia juga boleh membangunkan penggunaan mikroorganisma bagi suatu tujuan khusus. Okey. Okey, daripada darjah 13.3 kita boleh nampak yang bidang bioteknologi ni melibatkan pelbagai disiplin sains. So ni di antara 10 aktiviti bioteknologi yang melibatkan penggunaan organisma untuk sesuatu kepentingan. Dan kesemua aktiviti ini telah dibezakan mengikut warna-warna tertentu. So kalau nak ikutkan aktiviti bioteknologi yang utama adalah yang dah diwarnakan dengan warna hijau, kuning dan putih. Alright. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua iaitu aplikasi bioteknologi. So dalam silibus awal akan ada 4 aplikasi utama yang dibincangkan. So antaranya terapi gen, pemprofilan DNA, bioremediasi dan penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Cikgu akan terangkan dua aplikasi yang pertama ni iaitu terapi gen dan pemprofilan DNA. Okey, kita pergi kepada aplikasi bioteknologi yang pertama iaitu terapi gen. Terapi gen digunakan untuk merawat atau mencegah suatu penyakit genetik. So dalam terapi gen ini, gen yang normal disisipkan atau dimasukkan ke dalam gen pesakit untuk menggantikan gen yang abnormal ataupun gen yang tidak normal. So ini di antara contoh-contoh penyakit genetik yang boleh dirawat menggunakan terapi gen. Okay, antaranya cystic fibrosis, distrofi otot, hemofilia, anemia sel sabit dan juga beberapa jenis kanser. Contoh kanser macam kanser otak, kanser hati, kanser peparu. Okey, macam cikgu cakap tadi dalam terapi gen, gen yang normal akan disisipkan ke dalam gen pesakit untuk menggantikan gen yang abnormal ataupun gen yang tidak normal tu tadi. So di situ sisipan gen normal itu ada melibatkan penggunaan virus sebagai
vektor. So kat sini virus ni bertanggungjawab sebagai pembawa kepada gen yang normal. So barulah gen yang normal itu boleh menggantikan gen yang abnormal yang berada di dalam sel badan pesakit lah. Okay. Okey, Rajah 13.4 menunjukkan langkah-langkah asas dalam terapi gen. Okey, kita tengok poin yang pertama, sel yang mempunyai gen yang abnormal. Okey, ini menunjuk kepada sel yang ada dalam pesakit lah. Okey, poin nombor 2, gen yang normal akan dimasukkan ke dalam sel pesakit, okey, ke dalam gen pesakit untuk menggantikan gen yang abnormal. Macam mana dia bawa masuk tu? Dia menggunakan virus. Sebab kat sini virus dia jadi vektor. Okey, dan poin yang ketiga yang terakhir, sel akan berfungsi secara normal. So inilah dia kebaikan ataupun fungsi terapi gen. Kita pergi kepada aplikasi bioteknologi yang kedua iaitu pemprofilan DNA. Pemprofilan DNA merupakan teknik forensik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan DNA mereka yang diekstrak ataupun yang didapati daripada sampel darah, kulit ataupun air mani. Okey, so apa kegunaan pemprofilan DNA ni? Okey, kita boleh kenal pasti penjenayah, kita boleh kesan penyakit genetik dalam individu, kita boleh mengenal pasti identiti ibu bapa kandung bagi seseorang anak. Kita juga boleh menguji keserasian penderma dengan penerima organ juga. Okey. Rajah 13.6 menunjukkan langkah-langkah yang digunakan dalam pemprofilan DNA. So kita tengok langkah yang pertama, sampel darah, air mani atau kulit diambil dari tempat kejadian. So bila kita dah ambil sampel, barulah kita boleh ekstrak DNA. Okay, lepas itu enzim pembatasan memotong DNA kepada fragmen DNA yang berlainan saiz. Dan seterusnya, sampel yang kini mengandungi fragmen DNA yang berlainan saiz dipisahkan melalui elektroforesis gel. Okay. Seterusnya, fragmen DNA yang berlainan saiz dipindahkan daripada gel ke membran nylon. Okay. Lepas itu, prop radioaktif ditambah kepada membran nylon. Dan kebiasaannya prop radioaktif ni dia menggunakan isotop lah. Okay, isotop radioaktif. Filem X-ray kemudiannya diletakkan di atas membran nylon. Okay. Ciri-ciri membran nylon ni dia boleh menyediakan lekatan kepada fragmen-fragmen DNA itu dengan lebih baik. Okey, dan terakhir filem X-ray diproses dan kedudukan jalur DNA yang membentuk profil DNA akan dihasilkan. So kita akan kita boleh buat analisis lah daripada profil DNA itu untuk mengenal pasti identiti individu tertentu. Inilah contoh DNA profil yang sebenar. Okey, kita boleh nampak kat situ ada DNA, jalur-jalur DNA yang sudah dipisahkan hasil daripada kaedah electrophoresis gel tadi. Dia dipisahkan mengikut saiz tadi kan. Okey, so apakah sebenarnya kegunaan benda ni, kegunaan DNA profil ni? Daripada sinilah kita boleh tahu, kita boleh kenal pasti penjenayah. Kalau contoh kata kat sini kan, kita ada 3 orang suspek. So kita boleh tahu. Okey, contoh kita dapat bukti sampel daripada pemegang pisau ni contohnya. Kita ambil sampel fingerprint ataupun cap jari yang ada pada pemegang pisau. So kita ada 3 suspek. So bila kita buat pemprofilan DNA, kita ada 3 profil DNA yang berbeza. So bila kita buat comparison, kita buat perbezaan dengan sampel, so kita boleh kenal pastilah siapa pembunuh sebenar. So macam inilah kita boleh nampak, kita compare kan jalur-jalur DNA itu. So suspek kedua lah yang menunjukkan persamaan dengan jalur DNA yang diekstrak daripada sampel di tempat kejadian. Selain daripada itu, okey, ini contoh seterusnya yang mana kita boleh menyelesaikan pertikaian tentang status ibu atau bapa kandung kepada anak-anak. Okey, kalau katalah dekat sini gambar yang cikgu tunjuk ni, ada permasalahan yang mana nak tentukan mana satu ayah kandung kepada kanak-kanak ni. Jadinya apabila pemprofilan DNA dijalankan dan kita boleh membandingkan
membandingkan jalur-jalur DNA yang ada dalam profil DNA bagi setiap calon-calon ayah ni. Jadinya hasil daripada pemprofilan DNA yang dijalankan, barulah kita boleh kenal pasti identiti ayah kandung sebenar kepada kanak-kanak ni. Jadinya macam contoh yang cikgu tunjuk ni, kita boleh nampak yang ayah ketiga inilah merupakan ayah kandung kepada kanak-kanak ni. Okay? So ini adalah antara kebaikan dan kepentingan pemprofilan DNA yang merupakan salah satu daripada aplikasi bidang bioteknologi. So itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Okey, jadi macam mana? Faham penerangan daripada teacher Fasihah, iaitu dua aplikasi bioteknologi, terapi gen, dan juga pemprofilan DNA. Cikgu akan sambung aplikasi bioteknologi yang ketiga, iaitu penghasilan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang mana berkeupayaan untuk toleransi terhadap serangga perosak. Okey, dalam gambar ini, inilah pokok kapas. Pokok kapas ni banyak kegunaan dia. Pokok kapas ni boleh digunakan sebagai bahan asas dalam benang yang mana kita gunakan untuk menenun kain. Okey, kapas ni nama saintifik dia yang kebanyakannya digunakan dalam sektor peladangan kapas ni antaranya Gossypium hirsutum, Gossypium barbadense, Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum. So ini antara contoh-contoh kapas yang digunakan dalam peladangan. Okey, ini contoh kalau kita nak tahu bagaimana kapas tersebut dihasilkan, dia bermula pada pokok pokok tadi, yang mana pokok ni dia akan berbunga. Okey, bunga dia cantik bunga cantik warna kuning. Okey, apabila bunga tadi dah matang, dia akan membentuk ball ripening ball, dia berbentuk warna hijau ni gambar dia lah kemudian setelah dia matang, dah boleh dituai, struktur dia macam ni lah. Ni kapas warna putih yang mana digunakan untuk tenunan. Nanti kapas ni akan dikutip lah, diharvest daripada ladang-ladang dan dibawa ke kilang tenunan. Okey, ni pokok kapas Okey, ni kitaran kapas lah. Kapas ni mula-mula akan ditanam lah menggunakan benih, dan dia akan bercambah menjadi tumbuhan dewasa dan berbunga dan menghasilkan kapas. Okey, so dalam industri kapas ni banyak negara antara negara besar yang memperladangkan kapas, antaranya China, antaranya US, India So apa yang saya nak sebut pada sekarang ni adalah sekarang ni banyak peladangan kapas menggunakan kapas yang tebal, dipanggil sebagai kapas BT kapas BT. So kapas BT ni dia beza dengan kapas yang biasa kerana kapas BT ni dia ada keupayaan untuk toleransi terhadap ulat-ulat ataupun serangga perosak antara serangga yang boleh merosakkan kapas itu sendiri antaranya rama-rama, antaranya kupu-kupu, antaranya kumbang Jadi sebarang peringkat daripada contoh-contoh serangga tadi, dia akan membesar pada struktur pokok tersebut pada bunga tersebut, pada pokok tu tadi. Okey, jadi kapas BT ni dia ada keupayaan untuk menghasilkan toksin. Jadi kuranglah kos untuk menggunakan racun di ladang kapas tersebut. Sebenarnya macam mana kapas BT ni dihasilkan So sebenarnya dia adalah aplikasi bioteknologi. Okey yang mana sebenarnya tanaman kapas BT ni telah disuntik dengan sebahagian genetik daripada sejenis bakteria yang berasal daripada tanah, dipanggil Bacillus thuringiensis. Okey, Bacillus thuringiensis yang mana dalam ringkasannya BT lah. Okey, so apabila dia mengalami modifikasi kapas BT ni tadi, pokok tu sendiri dia ada keupayaan untuk menghasilkan toksin kerana BT tadi, Bacillus thuringiensis ni, dia adalah sejenis bakteria yang menghasilkan kira-kira dalam satu jenis tersebut 200 jenis toksin. Okey, yang mana toksin tadi dia dapat repel, dia ada kesan repel terhadap serangga-serangga perosak So kesan dia, langkah ni memang sangat menjematkan kos bagi untuk menangani makhluk-makhluk perosak. Selain daripada tu, teknologi BT ni, Bacillus thuringiensis ni diluaskan terhadap beberapa jenis tanaman yang lain, contohnya jagung dan juga terung.
Okey, ni contoh pengetahuan kita nak tahu antara negara terbesar yang menghasilkan kapas. Yang pertama ini rekod statistik pada tahun 2019 ke 2020. Okey, India India yang pertama dia menghasilkan kira-kira 6,423 tan dalam tempoh 2 tahun tersebutlah. Kemudian China, US di tempat ketiga, Brazil, Pakistan, Uzbek, Turki, Greece, Mexico dan Argentina. So ni top country yang mana dia menjalankan peladangan kapas Dan kita lihat negara mana yang mengeksport banyak. US top exporter kerana apa? US ni dia ada pasaran yang besar, dia kuasa besar dunia, dia ada laluan perniagaan yang sangat besar, perjanjian perniagaan dengan banyak negara. Jadi dia banyak ekspor produk dia keluar. Dia mengekspor kira-kira 3,381 tan diikuti oleh Brazil, India. So dengan aplikasi je penghasilan kapas BT ni sebenarnya dia dapat meningkatkan tiga perkara. Yang pertamanya berbanding dengan kapas biasa, dia dapat meningkatkan penghasilan production dia kepada 31% ke 63% per hektar. Kemudian dia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga sebanyak 25 ke 55%. So ini adalah perkembangan yang sangat bagus. Kemudian dia dapat double dia punya keuntungan kira-kira 50%. Sehingga ke 134%. Ini ada satu research yang dijalankan oleh gabungan beberapa researcher tentang kelebihan kapas BT tadi ni. Dan nilai 1 hektar bagi kapas BT dia sekaligus meningkat kira-kira $76 ke $250 bagi pendapatan setiap hektar. Jadi ini adalah tanaman yang menguntungkan lah sebenarnya yang menguntungkan. Itu adalah benefit bioteknologi dalam industri kapas. Yang seterusnya, aplikasi yang keempat aplikasi bioteknologi dalam pembersihan tumpahan minyak. Umum kita tahu ada beberapa event oil spill kita panggil tumpahan minyak telah berlaku dan yang paling besar 10 tahun lepas. Sebenarnya apabila berlaku satu tumpahan minyak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Minyak tu dia akan naik ke permukaan laut, melapisi permukaan laut sebab dia minyak. So kesan dia apa? Dia akan menjejaskan hidupan akuatik di dalam laut. Dan juga hidupan yang mencari makanan yang mana dia merupakan salah satu komponen rantai makanan di kawasan sekitar laut tersebut. Antara contohnya burung. So sangat buruklah dia, chain reaction ni memang sangat-sangat buruk pada ekosistem, pada habitat itu dan pada populasi yang menjalankan aktiviti di situ. So bioremediasi ni menggunakan sejenis bakteria yang dipanggil sebagai Alkanimorex orchiumensis, yang mana dia akan menguraikan lapisan minyak tersebut kepada tisisan-tisisan yang halus supaya mudah untuk diuraikan, dikolek lah. So kita nak tahu tentang tumpahan minyak, antara yang terburuk sekali kita panggil deep water horizon oil spill. Deep water horizon tu merujuk kepada oil rig. Dia punya tempat ni lah, lokasi tempat menggerudi minyak tu yang berlaku dekat Teluk Mexico, Gulf of Mexico dekat US pada 20 April 2010. So peristiwa ni dikatakan paling terburuk kerana dia membebaskan lebih daripada 140 million gallon minyak. Memang sangat banyak lah yang dia bebaskan. Ini contoh lokasi. Ada 5 negeri di US yang sangat-sangat terjejas. Dan kita lihat di kawasan hitam ni, kawasan yang sangat-sangat terkesan, yang mana lambakan minyak berada di kawasan inilah. Dan seterusnya minyak tadi kita lihat dibawa oleh arus sampailah berhampiran dengan kawasan perairan Florida ni. So memang sangat buruklah kesan dia pada ekosistem 5 negeri di US. Antara sejarah peristiwa tumpahan minyak yang lain di dalam dunia kita dah banyak berlaku. Antara top 9 yang salah satunya daripada top 9 saya dah sebut tadi, Deep Horizon.
Okey, antaranya Amerco Cadiz oil spill 78, Castillo di Belva oil spill 83, Nauros oil spill 83, Colva river spill 94, okey, Ming Bola oil spill 92, Atlantic Empress oil spill 179, Extock oil spill 79, okey, dan yang lain ni semua insiden, tapi yang terancang yang terakhir inilah yang cikgu kumpulkan, Persian Gulf War oil spill 91. Ini satu perancangan yang sengaja dilakukan. Okey, ini contoh kesan buruk lah apabila berlakunya tumpahan minyak. Memang sangat-sangat inilah menjejaskan ekosistem. Sangat buruk keadaan ini kalau berlaku. Okey, gambar ini yang ketika di US ni, yang bawah ni, okey, di bawah ni di Indonesia, Okey, ini kesan kepada haiwan, ikan, kepada burung. Okey. Okey, kita nak lihat kepentingan bioteknologi dalam kehidupan kita. Jadi bioteknologi ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang pertanian. Okey, dalam bidang pertanian, baka-baka, tanaman dan juga ternakan ni kita dapat pilih yang terbaik untuk kita hasilkan. Okey, antara kaedah yang kita gunakan, kaedah culture tissue ataupun kita guna kaedah pengklonan supaya mempercepatkan proses penghasilan individu baru. Kemudian kita boleh menghasilkan baka padi yang lebih menghasilkan hasil tuaian yang banyak dan cepat matang. Okey. Kemudian kita dapat hasilkan haiwan yang kita boleh biarkan dia secara besar-besaran dan juga ada ketahanan rintangan daya tahan penyakit. Okey, dan kita boleh menggunakan hormon. Okey, bagi membolehkan haiwan tu cepat besar dan matang. Contoh super salmon. Okey, perubatan sebagai contoh, kita dapat mengubati penyakit orang yang melibatkan genetik. Okey. Kemudian boleh mengelakkan penyakit tertentu seperti kanser dan juga beberapa penyakit pewarisan. Okey, mengurangkan risiko penyakit mental. Okey, bagi mereka yang mengalami masalah kekerdilan, okey, kita boleh membantu mereka untuk melahirkan manusia zuriat yang normal. Okey, dan membantu ibu-ibu yang susah untuk hamil untuk dapatkan zuriat. Kemudian yang penting dalam forensik, okey, crime investigation sangat-sangat membantu apabila aplikasi bioteknologi ini tadi dia membantu untuk mengesan penjenayah yang sebenar. Okey, yang mana dia boleh menjadi alibi, menjadi bukti yang dibawa ke mahkamah. Okey. Kemudian alam sekitar kita penggunaan mikrob boleh membantu untuk mempercepatkan perebutan bahan-bahan yang dibuang oleh manusia. Okey, dan mikrob membantu mempercepatkan penguraian najis secara sepenuhnya dan sekaligus pencemaran terutama yang dihasilkan oleh manusia tadi dapat dikurangkan. Jadi ini adalah sumbangan. Okey, alright. Kita pergi kepada latihan. Okey, ini contoh latihan praktis formatif. Okey, yang pertama, bagaimanakah DNA seseorang individu yang mempunyai penyakit genetik dapat diubah? Okey, ada banyak contoh-contoh penyakit genetik. Okey, so jawapan dia melalui kaedah terapi genetik, yang mana genetik yang abnormal, yang rosak akan ditukarkan, replace, okey, dengan genetik yang normal. Okey, kemudian dua faedah bioteknologi ni yang baru cikgu sebutkan tadilah. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk sesi pembelajaran kali ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.